Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Puan Musyamilah Haji Taib dari Banting Selangor akan membawakan kepada anda sebuah resensi buku. Nak tahu apa tajuk buku tu? Mana buku saya ni? Tadi ada kat sini. Tak ada pula. Ini bukunya. Tadi abang pinjam sekejap. Dah baca banyak kali tapi tak puas-puas. Anda juga bacalah buku ini. Tajuk buku cerita ini ialah Ulat Bulu Berbisa. Janganlah ketawakan saya. Anda tentu tertanya-tanya, kenapa orang dewasa macam saya suka baca buku kanak-kanak ni? Tentu ada keistimewaannya. Buku yang kecil molek ini berukuran 12 cm kali 20 cm. Ia berstruktur kecil, berkulit tebal dan licin. Jadi senang nak dibawa ke mana-mana. Buku ini diterbitkan oleh Quality Books Sdn Bhd dan dicetak oleh percetakan Advance Sdn Bhd. Buku yang menarik ini adalah buku jenis fiksyen yang diolah dan diselenggara oleh Nurul Azilah binti Arifin dan diterjemahkan oleh Mimi Samuel. Buku ini sebenarnya adalah hadiah dari seorang pelajar saya, seorang murid tahun 3 di SK Kampung Indah. Buku edisi tahun 2020 ini sangat ramai peminatnya. Ia diterbitkan bersama 11 lagi judul buku cerita yang lain dalam set siri delima. Harga sebuah buku Ulat Bulu Berbisa ini hanyalah RM1.87 sahaja. Sangat murah kan? Walaupun murah, ceritanya sangat menarik. Tentu anda nak tahu mengapa saya kata buku ini diminati ramai. Apabila saya melayari aplikasi Shopee, saya dapati buku ini telah terjual sebanyak 2.8K. Wow, sangat ramai peminat dan pembelinya. Mak, hari nak pinjam buku Ulat Bulu Berbisa. Arif kan dah banyak kali baca buku cerita ni. Ya, buku cerita ni sangat menarik. Kawan-kawan Arif pun nak pinjam juga. Baiklah, lepas ni boleh pinjam ya. Baik mak, terima kasih. Lihatlah, anak remaja saya pun suka baca buku cerita ni. Buku ini mengisahkan persahabatan antara dua ekor binatang, iaitu ular sawa dan ulat bulu. Walaupun saiz mereka yang begitu berbeza, ibarat bulan dan matahari, namun mereka dapat bersahabat dan saling bekerjasama. Ular sawa akan melindungi ulat bulu dari segala bahaya di hutan itu, manakala ulat bulu suka menemani ular sawa bersembang. Nilai murni yang boleh diperolehi daripada buku ini ialah sikap kasih sayang yang ditunjukkan oleh ular sawa, seekor haiwan yang besar dan gagah, terhadap ulat bulu yang kecil dan lemah. Pembaca akan terpegun dengan jalan cerita yang menampilkan kisah kehidupan yang rukun damai di sebuah habitat hutan. Hutan ini dihuni oleh haiwan seperti kancil, landak, monyet, gajah, kura-kura, landak, ulat bulu dan ular sawa. Sesiapa pun yang membaca buku ini akan rasa terpesona kerana setiap ayat penceritaan diiringi oleh gambar-gambar yang berwarna-warni dan cantik. Saya pun ketika pertama kali memegang buku ini, saya terus membaca buku ini tanpa lengah dan terus tamat. Mari kita selusuri jalan cerita buku ini.
Pada suatu hari, apabila kancil mengusulkan diadakan satu perlawanan antara ular sawa dan gajah, semua haiwan di hutan itu bersetuju. Kancil memberi syarat agar ular sawa membuang dan menyimpan bisanya terlebih dahulu agar tidak membahayakan gajah. Setelah ular sawa memuntahkan bisanya di atas selai daun, ulat bulu pun menjaga bisa ular sawa dengan baik. Di sinilah kita lihat kesanggupan ulat bulu sebagai sahabat membantu ular sawa menjaga harta. Tatkala semua haiwan sedang sibuk menyaksikan perlawanan antara ular sawa dan gajah, ulat bulu tetap setia menjaga bisa ular sawa. Namun, tiba-tiba terjadi sesuatu terhadap bisa ular sawa yang dijaga oleh ulat bulu. Ini adalah akibat perbuatan tikus yang terburu-buru berlari. Bagaimana pengakhiran cerita ini? Anda kena baca sendiri buku ini. Pada pendapat saya, buku cerita ini sangat sesuai dibaca oleh semua peringkat umur. Bahasanya mudah dan senang difahami. Tulisannya cantik dan senang dibaca kerana ia menggunakan jenis tulisan sentrigotik. Terdapat warna yang berbeza di setiap suku kata. Ia memudahkan anak-anak yang baru membaca untuk membaca buku ini. Saya suka baca buku ni. Berapa kali Akib dah baca buku ni? 3 kali. Bagus Akib. Akib suka baca buku ni tak? Ya. Cucu saya yang baru pandai membaca pun teruja nak baca buku cerita ni. Ilustrasi yang sangat menarik sehingga setiap pembaca rasa terleka dan terbuai, seakan sedang benar-benar menyaksikan perlawanan antara ular sawa dan gajah. Buku ini pada muka surat sebelah kiri di setiap halaman dicetak dalam bahasa Melayu, manakala di muka surat sebelah kanan ia diterjemahkan dalam bahasa Inggeris. Buku cerita ulat bulu berbisa ini ibarat sebuah buku cerita bersama kamusnya. Terdapat kosakata atau glossary di muka surat belakang buku cerita ini. Ini memudahkan para pembaca untuk memahami dengan lebih jelas beberapa makna tertentu. Pengajaran dan moral terdapat di muka surat akhir buku cerita ini. Ia satu bonus kepada para pembaca. Banyak kan keistimewaan buku cerita ni? Bukan saja menarik, tapi banyak manfaatnya. Pada pandangan saya adalah lebih baik jika buku cerita ini ditulis dengan tulisan yang lebih besar. Ini akan menarik lebih ramai kanak-kanak untuk membaca buku ini. Saya pun sebagai seorang dewasa, seorang guru, seorang ibu, seorang nenek, suka baca buku cerita yang ada tulisan besar. Kesimpulannya, buku cerita ini sangat menarik dan banyak manfaat untuk dibaca. Anda juga kena baca buku cerita ini. Sekian saja resensi saya pada hari ini. Sekian. Selamat membaca.